Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Untuk hari ini kita akan melihat buku aktiviti sains tahun 1, unit 8, penyerapan, aktiviti 2, serap air atau tidak. Muka surat 50. Baiklah, kita teruskan ke muka surat 50. Aktiviti 2, serap air atau tidak. Untuk rujukan kita harus melihat buku teks halaman 72 hingga 73. Dan di sini adalah muka surat 72. Di bawah tajuk objek menyerap air, objek tidak menyerap air. Baiklah. Ini adalah satu tugasan ataupun satu eksperimen yang harus kamu lakukan untuk mengenal pasti objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. Baiklah, kita teruskan ke aktiviti 2. Kita lihat apakah bahan-bahan ataupun alat yang diperlukan. Gelang getah, kain lap, kertas, sudu besi, penyepit, air berwarna, bikar sama saiz, jam randik. Okey. Inilah dia keperluan alatan dan bahan yang diperlukan. Langkah-langkah. 1. Isi bikar dengan air berwarna. Pastikan paras air berwarna dalam setiap bikar adalah sama. Ada 4 objek yang ingin diuji, maka kita memerlukan 4 bikar yang mempunyai paras air yang sama. Kedua, masukkan objek-objek ke dalam bikar. Okey, masukkan objek-objek tersebut. Selepas 60 saat, keluarkan objek-objek tersebut daripada bikar dengan menggunakan penyepit. 4. Lukiskan paras air selepas objek dikeluarkan ke dalam jadual di bawah. 5. Lengkapkan jadual pemerhatian di bawah. Baiklah, untuk ujian ini, kita akan membuat secara teori. Iaitu, pertama sekali kita harus kenal pasti objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air berdasarkan pengalaman sedia ada kamu. Ya. Okay, kita lihat apakah objek-objek tersebut. Okay, yang pertama, gelang getah, kain lap, kertas risit, sudu besi. Dari objek yang ada di sini, terlebih dahulu kita kenal pasti apakah objek yang menyerap air. Gelang getah, kain lap. Ya, kain lap adalah objek yang menyerap air. Kertas risit. Ya, kertas risit juga adalah objek yang menyerap air. Dan akhir sekali, sudu besi, iaitu objek yang tidak menyerap air. Okey, jadi kita boleh tandakan right pada kain lap dan juga kertas risit. Okey. Untuk gelang getah dan sudu besi, kedua-dua objek ini adalah objek tidak menyerap air. Jadi, paras air awal adalah sama dengan paras air akhir. Ya. Tidak berkurang air di awal dan juga di akhir. Termasuk juga sudu besi. Paras air awal dan akhir adalah sama. Okey, jadi kamu tandakan aras air yang sama. Seperti awal eksperimen. Kemudian, kain lap, kertas risit. Kedua-dua objek ini menyerap air. Tetapi, kain lap, serapan airnya lebih tinggi. Bermaksud, air yang tinggal di akhir eksperimen adalah sedikit, terlalu sedikit. Dan mungkin juga
tiada air langsung. Okey. Kemudian kertas resit juga objek yang menyerap air, tetapi serapannya tidaklah sekuat kain lap. Maka aras airnya akan berkurang sedikit. Mungkin separuh, mungkin suku. Okey. Jadi untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat, kamu perlulah melaksanakan eksperimen ini. Apa yang kita bincangkan tadi adalah secara teori. Ya. Jadi, selamat bereksperimen dan menyelesaikan aktiviti 2. Dan selepas ini, cikgu akan tunjukkan jawapan hasil eksperimen yang telah cikgu lakukan. Baiklah, ini adalah hasil eksperimen yang telah cikgu lakukan. Mungkin hasil eksperimen kita berbeza-beza kerana dari segi kain lap contohnya, mungkin kain lap kamu lebih tebal. Okay. Begitu juga kertas resit, mungkin kertas resit kamu kertas yang tebal, kertas resit yang nipis. Jadi bergantung kepada objek yang kamu gunakan. Jadi ini adalah cadangan jawapan. Untuk lebih tepat, kamu boleh merujuk guru kamu. Baiklah, sampai di sini sahaja. Sehingga kita bertemu lagi untuk aktiviti-aktiviti yang akan datang. Sekian, terima kasih.